Apa yang boleh kita jangkakan berkenaan perintah lebih ketat bagi PKP 3.0? Dan untuk itu kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar di talian ketiga ini. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Datuk, pertama sekali berkaitan dengan sekatan tambahan ini. Pada pendapat Datuk sendiri, apa yang dapat kita jangkakan? Ya, ini pendapat kami lah, kawan-kawan pakar-pakar perubatan kesihatan awam. Ialah pertama, kita mesti ketatkan ada 3 kawasan lah. Iaitu yang pertama, rentas negeri dan rentas daerah. Mana mesti diperketatkan. Yang kedua adalah SOP di tempat-tempat awam, perhimpunan awam, di premis perniagaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah di tempat-tempat kerja, terutama di industri, factory dan juga di tempat-tempat kerja lain. Jadi itu yang menjadi kluster di komuniti sekarang, ya. Dan pada kita, SOP yang ketat tidak ada begitu makna jika pelaksanaan dan pemantauannya tidak diketatkan juga. Ya, saya. Datuk, adakah Datuk melihat sekatan tambahan yang lebih ketat ini dapat membantu dari segi sistem kesihatan awam yang tertekan ketika ini dengan penurunan ataupun dengan peningkatan kes harian ini? Ya, sebaiknya menurut pendapat pakar lah kami juga, sebaiknya kita mengadakan total lockdown dalam masa yang cukup, ya. Tapi jika itu tidak dapat dilakukan, mengetatkan SOP ini adalah satu langkah, tapi dia akan mengambil masa, ya. Mungkin lebih lama daripada sebulan atau 3 bulan untuk kita kembali ke arah tahap yang baiklah. Jadi kerana itu semua orang mesti melaksanakan SOP ini sama ada secara kendiri ataupun dengan pemantauan pihak berkuasa. Sebab kita memerlukan masa. Ya, saya. Datuk, kalau kita lihat kepada PKP 3.0 ni, banyak sektor-sektor industri ekonomi masih lagi dibenarkan operasi. Dan pada pandangan pihak kesihatan awam sendiri, apakah sektor yang masih beroperasi tapi sebenarnya perlu ditutup untuk kita mengekang penularan lebih banyak lagi? Ya, pertama ialah kita lihat sektor sosial, ya, seperti perhimpunan awam, mesyuarat, pembelajaran yang bukan formal. Yang kedua adalah sektor macam mall, pasar yang besar dan sempit. Jadi, dan ketiga adalah industri ataupun factory yang tidak menggunakan atau tidak punya kemudahan yang cukup untuk membuat testing dan juga untuk melakukan penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi 3 ni kita kena tumpukan betul-betul. Jika tidak, yang lain itu tidak akan memberi kesan yang ketara. Ya, saya. Datuk, apa mungkin dari segi model SOP diperketat, bagaimana ia perlu dilaksanakan, dan adakah kita juga perlu meneliti dan juga perlu melihat semula SOP yang sedia ada ini dari segi keberkesanannya sendiri? Saya rasa kita dah setahun, banyak pengalaman kita dah dapat. Yang kedua, kita lihat juga pengalaman-pengalaman di luar negara, terutama negara seperti Singapura, Thailand dan Vietnam. Jadi pada kali inilah kerajaan mesti menumpukan pertama penggunaan aplikasi apps, ya. MySejahtera misalnya. Macam mana MySejahtera kita boleh kawal rentas padan? Macam mana MySejahtera kita boleh melakukan contact tracing? Yang kedua adalah memperkasakan komuniti. Kita betul-betul orang katakan delegate responsibility kepada komuniti, TRT, taman perumahan, pospen, kombi dan sebagainya, supaya mereka mengambil alih tugas polis dan juga agensi lain untuk betul-betul memerhatikan dalam komuniti, ya. Jadi kalau 2 perkara ni, apps dan juga komuniti tidak dibuat, saya rasa kita punya agensi, pihak berkuasa semua dah tak mampu ataupun tak letih dah nak buat, dan kita akan balik macam asal juga. Ya, saya. Datuk, kalau kita lihat kepada peningkatan kes yang boleh saya katakan setiap hari semakin meningkat, kes baru telah pun dicatatkan dalam negara kita. Bagaimana Datuk melihat dari segi saringan untuk kita mengesan COVID-19 ini? Dan ada juga yang menyuarakan pendapat saringan COVID-19 adalah terlalu mahal dan mungkin perlu diadakan harga silin dan sebagainya supaya kita ramai-ramai boleh membuat saringan dengan mudah dan juga dapat kita memastikan individu-individu dalam komuniti dapat disaring dengan secara meluas sekali.
Ya, ini penting. Ini pandangan kami pakar-pakar kepada pihak kerajaan dan juga pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Ya. Pertama, ini konsep screening amat penting. Lagi banyak kita buat test, lagi banyak kes dan kita akan kontrol. Tapi kalau kita tak buat test, tidak nampak kes tetapi dia ada dalam komuniti, itu jadi tidak kontrol. Jadi satu cara yang penting adalah melaburkan apa-apa duit yang kita ada tu untuk disalurkan kepada testing. Sama ada memberi subsidi, harga rendah dan mempercepatkan ujian-ujian seperti ujian menggunakan IDEO, saliva testing yang mana telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan tetapi masih belum terdapat dalam komuniti. Jadi sekarang ni kita kena bagi kepada masyarakat. Sama ada mereka buat di kumpulan atau mereka melakukan di rumah-rumah mereka sendiri. Itu saja caranya. Ya? Meningkatkan pengesanan kes, kemudian mereka boleh buat isolation lah. Jadi kena ada investment lah pada aktiviti yang sangat kritikal dalam kita mengawal pandemik ni. Ya saya. Datuk, ada laporan antarabangsa yang melaporkan canin coronavirus yang dikesan di Malaysia yang mana satu laporan kajian mendapati canin coronavirus ini dikesan dalam sekumpulan pesakit kebanyakannya kanak-kanak yang dirawat di hospital akibat pneumonia. Apa yang dapat kita fahami berkenaan dengan perkara ini, Datuk? Ya, ini satu perkara yang orang kata baru timbul lah dalam media ya, tapi kita mesti berhati-hati kerana rakyat ataupun orang biasa kena faham bahawa coronavirus ni asalnya daripada binatang ya, seperti H1N1, Nipah virus, sama juga dengan COVID-19 yang berasal pada binatang ya. Kemudian dia mutasi ke dalam manusia. Jadi walaupun penemuan ini berlaku 2-3 tahun ke belakang yang lepas, tetapi masih ada perlu dibuat kajian-kajian lanjut melihatkan sama ada mutasi atau ada persebaran dan sebagainya. Tetapi sebagai rakyat biasa kita jangan risau atau jangan terkejutlah dengan penemuan itu kerana itu bukan perkara baru. Tetapi apa yang penting pada kita ialah kita sekarang ni kita tumpukan usaha kita kepada pematuhan SOP COVID-19 ni. Ya saya. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia atas penjelasan sebentar tadi. Dan